Buletin 1.30 anda bersama saya Marsila Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Peniaga buah parah dikelar dengan pedang. Agenda Bumi Putera Baru tekan aspek kemakmuran bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang peniaga buah parah selepas lehernya dikelar seorang lelaki dalam satu pergaduhan di Pasar Karat, Lorong Kulit, Georgetown pagi tadi. Suspek yang bersenjata sebilah pedang ditembak polis pada bahagian kakinya dipercayai bagi menghalangnya daripada terus mengamuk. Kejadian berlaku pada kira-kira jam 6.30 pagi tadi ketika mangsa dikatakan sedang bersiap-siap untuk memulakan perniagaan di pasar berkenaan. Tiba-tiba muncul suspek sambil membawa sebilah pedang. Suspek kemudian dipercayai telah memegang kepala dan mengelar leher mangsa. Orang ramai yang berada di tempat kejadian segera menghubungi polis. Sebaik tiba, polis meminta suspek menyerah diri namun dia enggan. Ini memaksa polis melepaskan satu das tembakan ke kaki suspek. Suspek 35 tahun dipercayai berada di bawah pengaruh dadah. Kedua-dua mereka kini berada di Hospital Pulau Pinang untuk rawatan lanjut. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Cik Zaimani Cik Awang ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan. Menurut Cik Zaimani, polis masih menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti motif kejadian. Dua beradik yang hilang ketika mandi di Sungai Kelantan petang semalam ditemui lemas malam tadi. Menurut bapa mangsa, beliau tidak menyangka permintaan untuk mandi sungai oleh anaknya Muhammad Zulfitri sebelum sekolah dibuka adalah permintaan terakhir mangsa. Dia sebelum ini tidak dapat mandi sama di sungai kerana baru bersunat di Kampung Hujung Galuk, Pasir Mas. 2-3 hari lepas orang lain semua mandi tu, anak yang sulung ni tak mandi pasal dia sunat. Lepas sunat lepas tu dia ajak nak pergi juga lagi nak pergi mandi ngelah hari ni. Dia nak sekolah dah. Ya pergi ya. Kejadian jam 6 petang semalam itu mengakibatkan Nur Zahri kehilangan dua orang anak, Muhammad Zulfitri 11 tahun dan Nur Afifah 8 tahun. Tiga lagi anaknya terselamat. Menurut Nur Zaini, ketika kejadian kelima-lima anaknya sedang mandi-manda di Sungai Kelantan di Kampung Hujung Galuk, Pasir Mas. Mangsa dipercayai termasuk ke dalam kawasan Pasir Jerlus sebelum dihanyutkan arus sungai dan lemas. Mayat Muhammad Zulfitri dan Nur Afifah ditemui di dasar sungai kira-kira jam 10 malam tadi oleh pasukan penyelamat di air PPDA Kelantan. Jarak masa tidak jauh daripada tebing, lebih kurang 10 kaki. Keadaan air tenang dan tidak terlalu dalam lah. Keadaan tanah di dasar adalah berseluk. Mayat Muhammad Zulfitri dan Nur Afifah disahkan sendiri oleh Nur Zahri dan isteri. Bersatu. Penglibatan semua kaum dalam pelbagai sektor ekonomi secara adil dan saksama amat penting bagi mewujudkan kemakmuran bersama dalam semangat Malaysia Baru. Justru itu, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, agenda Bumi Putera Baru yang dicadangkan bersatu perlu dirangka melalui penglibatan bersama semua pihak. Kita akan adakan libat urus ataupun engagement dengan badan-badan ekonomi Melayu, dewan-dewan perniagaan semua kaum, pemain industri, ahli-ahli korporat, pakar-pakar ekonomi, badan-badan profesional, pertubuhan bukan kerajaan dan tentu sekali parti-parti anggota Pakatan Harapan. Apabila agenda Bumi Putera yang baru, boleh kita namakan Pelan Kemakmuran Bersama ini dilaksanakan nanti, kita mahu ia mendapat sokongan semua pihak.
Mengulas lanjut, Tan Sri Muhyiddin turut memohon agar cadangan ini diterima oleh pengerusi parti yang juga Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk dilaksanakan kerajaan. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung Tahunan PAT Bersatu di Putrajaya. Beliau turut memaklumkan pelaksanaan dasar itu akan dipastikan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang nikmatnya dapat dirasai setiap rakyat. Dan selesai sahaja ucapan Presiden berkenaan, perbahasan daripada perwakilan mengambil tempat. Walau bagaimanapun sesi berkenaan diadakan secara tertutup dan sudah pasti ia menimbulkan tanda tanya mengenai apa yang dibahaskan. Ia termasuk kabar angin kononnya terdapat usul yang mahu pengerusi bersatu yang juga Perdana Menteri terus menerajui negara sehingga PRU ke-15 kelak. Bagi mendapatkan perinciannya, kita terus sahaja ke PICC di Putrajaya bersama wartawan kami Amirul Hakim Lokman. Baik Amirul, daripada pemerhatian apa agaknya yang dibahaskan pagi tadi di Dewan Plenary? Ya, rakan tugas sesi pentas hari ketiga dan juga hari terakhir bagi Perhimpunan Agung Tahunan Perhimpunan Parti Pribumi Bersatu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC yang berlangsung bermula dengan awal pagi tadi dengan acara pembarisan, kemudian ucapan Presiden dan seterusnya dilangsungkan dengan acara perbahasan secara tertutup oleh media dan pastinya dengan acara perbahasan, sesi perbahasan yang berlangsung secara tertutup ini menimbulkan pelbagai tanda tanya. Apakah mungkin intipati, apakah mungkin perkara dibincangkan, apakah mungkin yang perkara yang dibahaskan di dalam perbahasan itu nanti, dan untuk mendapatkan apakah mungkin intipati ataupun tentang perkara apa yang mungkin dibincangkan dalam perbahasan itu, bersama saya ketika ini adalah pengerusi Pribumi Bersatu Perak dan juga Menteri Besar Perak yang juga ahli MPT Bersatu, Datuk Sri Ahmad Faizal Zumur. Baik Datuk, terima kasih kerana bersama dengan Bulletin 130. Baik Datuk Sri, berkenaan sesi perbahasan yang diadakan secara tertutup kepada pihak media ini, apakah mungkin intipati yang mungkin disampaikan atau dibincangkan dalam perbahasan itu? Amat menarik sekali hari ini perbincangan perbahasan yang dibuat oleh wakil-wakil daripada negeri-negeri. Rata-rata menyebut ataupun mengambil daripada apa yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Pengerusi pada ucapan dasar beliau malam semalam, dan juga sebilangan wakil-wakil negeri juga bercakap tentang apa yang disebut oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin tentang pelan kemakmuran bersama, yang saya kira amat bertepatan sekali untuk dijadikan sebagai satu dasar bagi dasar teras kepada Kerajaan Pakatan Harapan, dan ianya disambut baik oleh semua perwakilan, dan saya kira Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengambil kira pandangan-pandangan yang telah dibuat oleh para pembahas hari ini yang banyak menjurus ke arah itu sebenarnya. Baik, berkait rapat juga dengan Perdana Menteri yang juga pengerusi Parti Bersatu juga, ada yang dikatakan di antara usul yang cuba diusulkan, dan antaranya seperti menyokong supaya Perdana Menteri untuk kekal sehingga ke PRU ke-15. Bagaimana pandangan Datuk Sri kenaan itu? Sebenarnya hari ini perbahasan adalah berkenaan dengan usul menyokong ucapan Yang Amat Berhormat Tun Pengerusi, dan tidak ada usul lain selain pada perkara itu. Tetapi kalau kita cakap tentang cadangan untuk mengekalkan Perdana Menteri sebagai pengerusi Bersatu sebagai Perdana Menteri sehingga pilihan raya yang akan datang, saya fikir yang lebih penting yang kita perkatakan ialah untuk mengekalkan Kerajaan Pakatan Harapan untuk satu jangka masa yang lebih panjang, kerana Kerajaan Pakatan Harapan hari ini kita menyebut sebagai agenda Bumiputera Melayu sebagai dasar teras kepada Kerajaan Pakatan Harapan, bagaimana kita nak memulihkan keadaan ekonomi negara dan sebagainya, bagaimana kita amat memerlukan menagihkan kepimpinan Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir yang amat disegani di merata dunia, yang hari ini disebut-sebut sebagai the most orang Islam yang paling berpengaruh di dunia. Jadi ini perlu diteruskan, dan yang penting ialah kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan yang menolak kemungkaran dan mengamalkan perkhidmatan yang secara berhemah, menjaga perbelanjaan dengan baik dan sebagainya, memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Itu yang lebih penting.
Yang terakhir Datuk Seri, kita Perak ni juga ada dalam perkataan yang menjadikan gempa-gempuran sekarang ni ada agenda Bumi Putra. Selaku Menteri Besar Perak sendiri, apakah mungkin yang dilaksanakan sebagai pengurusi Bersatu Perak? Saya menyambut baik apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin selaku Presiden Parti, dan tentunya sebagai Menteri Besar Perak, ianya sentiasa menjadi agenda utama bagi diri saya dan juga pentadbiran kerajaan negeri Perak, kerana kita melihat kaum Melayu itu sebenarnya terpinggir ataupun jauh ke belakang dari segi pencapaian terutama dalam bidang ekonomi. Jadi perkara ini menjadi fokus, tetapi kita juga mementingkan hak bukan Melayu itu mesti dijaga, dan kita tidak merampas hak mereka, cuma kek ekonomi itu perlu diperbesarkan agar orang Melayu dapat keluar daripada kepompong kemiskinan ataupun mendekatkan jarak jurang antara orang Melayu dan bukan Melayu. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan Buletin 1.30 pada hari ini. Itu saja yang boleh saya kongsikan kepada anda hari ketiga, hari terakhir bagi Perhimpunan Agung Tahunan Parti Pribumi Bersatu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Kembali bersama rakan setugas di Sempita, silakan. Terima kasih Amirul. Pagi tadi sebelum bermulanya Perhimpunan, Kepimpinan Tertinggi Bersatu memeriksa perbarisan. Pengurusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad mengetuai pemeriksaan perbarisan yang terdiri daripada anggota Saya Armada dan Sri Kandi. Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin turut serta bersama Timbalan Presiden Datuk Sri Mukris Mahathir. Perbarisan diketuai Ketua Penerangan Armada Ulia Akama Husamuddin. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku diikuti dengan lagu Bersatu Perjuangan Kita. Mempromosi iklan perjudian melalui sistem pesanan ringkas seperti WhatsApp dan Facebook kepada pelanggan secara rawak. Taktik licik sindiket judi counting center itu akhirnya tumpas. Kegiatan itu terbongkar selepas polis menyerbu sebuah rumah di Taman Sri Taming di Kajang, Selangor petang semalam. Ketika diserbu, rata-rata pekerja terbabit sedang leka memancing pelanggan dan menerima pertaruhan melalui talian. Premis terbabit dikatakan menjadi markas mempromosi kegiatan perjudian. Menurut pekerja di premis terbabit, mereka hanya diberikan nombor telefon oleh pengurus dan menghantar serta menghubungi pelanggan bagi promosi perjudian terbabit kepada nombor yang diberikan. Serbuan dilakukan sepasukan polis dari bahagian maksiat, perjudian dan kongsi gelap D7 Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor, diketuai Pegawai Turus D7 DSP Muhammad Kaizam Ahmad Shahabuddin. Turut serta dalam operasi ini pasukan forensik Bukit Aman. 3 lelaki dan 3 wanita berusia 17 hingga 29 tahun ditahan. Sementara itu, 3 set komputer, kad bank, buku cek dan 18 unit telefon bimbit serta pelbagai peralatan bagi kegiatan itu dirampas. Polis percaya sindiket ini telah beroperasi sejak hampir 2 bulan lalu. Kesemua rampasan dan mereka yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Rumah Judi Terbuka. Kementerian Kesihatan tidak pernah melantik mana-mana pihak untuk menjadi wakil penjual papan tanda larangan merokok di semua restoran dan premis makanan berikutan penguatkuasaannya 1 Januari depan. Menurut Timbalan Menterinya Dr. Lee Boon Chye, tindakan tegas boleh diambil terhadap mana-mana pihak yang mendakwa sebagai wakil kementerian dan menjual papan tanda itu. Dr. Lee berkata pihaknya menerima laporan ada pihak yang menjual papan tanda pada harga RM10. Beliau berkata pemilik restoran atau premis makanan boleh membeli atau membuat papan tanda sendiri mengikut spesifikasi yang ditetapkan, iaitu panjang 40 dan 50 cm. Tetapi sekiranya papan tanda itu lebih kecil daripada spesifikasi, ia tidak menjadi masalah asalkan ia dipamerkan. Papan tanda itu juga jelasnya tidak perlu mempunyai logo kementerian dan boleh menggunakan lebih daripada satu bahasa selain bahasa Malaysia. Katanya setiap restoran dan premis makanan hanya perlu mempamerkan satu papan tanda sahaja di kawasan yang boleh dilihat oleh pelanggan. Kegagalan berbuat demikian boleh didenda maksimum RM3,000.